Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azam Maisarah binti Kamarudin daripada pengajian Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Hadis semester ke-7. Edimetrik I20101384. Saya daripada subjek Ulum Hadis 3, iaitu kod subjek USL 6093 di bawah kelolaan Ustaz Suhaimi Abdul Wafir. Pada hari ini saya akan menguraikan beberapa adab yang perlu dipelajari di dalam subjek yang telah saya pelajari, iaitu ada dua adab, iaitu adab muhaddis serta adab talibul hadis. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apa yang dimaksudkan adab di sini. Adab yang dimaksudkan di sini ialah adab ataupun sifat yang perlu ada pada orang yang akan memimpin satu majlis ilmu ataupun mengajar satu majlis, di mana para muhaddisin menganggap perkara ini penting kerana para muhaddisin menganggap adab ini penting khususnya bagi orang yang akan mengajar hadis Rasulullah SAW. Antara adab-adab yang akan saya bentangkan sebentar lagi ini adalah daripada saya kutip daripada kitab Taisir Mustalah Hadis, di mana ini ada pendapat daripada Dr. Mahmud Tohan. Antara adab yang pertama yang perlu ada bagi seorang muhaddis antaranya ialah ikhlas serta niat yang betul dalam mengajarkan ilmu hadis, di mana ikhlas ini adalah kunci kepada setiap amalan seorang muhaddis. Di mana Rasulullah SAW juga ada bersabda yang maksudnya barang siapa yang menuntut ilmu yang diajarkan Allah SWT dan ia tidak mempelajarinya melainkan untuk meraih keduniawian, maka pada hari kiamat ia tidak memperoleh harumnya wangi syurga. Oleh itu, seorang muhaddisin ini perlulah ikhlas, niat yang ikhlas dalam mengajarkan ilmu hadis Rasulullah SAW itu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap pemikiran yang boleh menghasut untuk menjadikan seorang muhaddis itu riak akan membatalkan amalan seorang itu. Kemudian adab yang kedua pada pendapat Dr. Mahmud Tohan adalah menyampaikan apa yang berasal daripada Rasulullah SAW dengan harapan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana apabila seorang itu dia berusaha memberi galakan kepada manusia dalam mendengar hadis, memastikan manusia ini menanamkan rasa cinta serta menghiasi hadis ini dengan amalan dalam hati mereka, akan menambahkan lagi rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menghormati dan meninggikan darjat hadis Nabi SAW. Di mana di sini sebagai seorang hadis atau seorang yang mengajarkan ilmu hadis ni, perkara utama yang perlu ada dalam diri ini adalah memuliakan hadis Nabi SAW sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salaf soleh terlebih dahulu. Di mana di dalam majlis ilmu, dari aspek kebersihan, menyucikan diri dengan mandi, berwuduk, berpakaian-pakaian elok yang bersih, memakai wangi-wangian serta berselawat ke atas Nabi SAW. Perkara tersebut dapat memberi pengajaran. Malah seseorang muhaddis itu semestinya tidak mahu menghadiri majlis ilmu untuk mengajarkan hadis kecuali apabila dia benar-benar ada persiapan untuk menyampaikan ilmu hadis tersebut. Seterusnya yang keempat adalah hendaklah seorang muhaddis itu apabila datang ke sebuah majlis ilmu perlulah berada dalam tutur tertib yang baik serta khusyuk dalam mengajarkan hadis Rasulullah SAW. Antaranya ialah duduk dengan tenang kerana seorang muhaddis ini telah akan menjadi perhatian kepada penuntut-penuntut ilmu hadis itu. Antaranya supaya memberi penghormatan terhadap hadis yang seorang muhaddis itu sampaikan daripada Rasulullah SAW.
Seterusnya, hendaklah menghadap kepada seluruh peserta majlis atau penuntut ilmu hadis itu serta tidak melakukan perkara-perkara yang menafikan adab. Perkara itu dapat melalaikan dan menarik perhatian orang daripada khusyuk terhadap hadis yang ingin disampaikan. Seterusnya, yang kelima, mengikut Dr. Mahmud Tohan, dalam kitab ni adalah menghormati orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih utama. Di mana maksudnya di sini ialah menghormati ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan akhlak para ulama. Kerana apa? Mereka ingin menjauhi sifat sombong, riak terhadap diri mereka serta mengutamakan orang yang lebih utama daripada mereka. Antaranya adalah orang yang berilmuan, orang yang lebih tua berusia daripadanya. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa adab muhadis ini sangatlah penting dan sangat dititik beratkan oleh para ulama, kerana yang disampaikan oleh seorang muhadis itu bukanlah ilmu daripada manusia yang disampaikan kepada manusia, namun ilmu itu daripada utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya untuk dijadikan amalan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita akan pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu adab penuntut hadis ataupun adab talibul hadis. Adab talibul hadis. Apa yang dimaksudkan dengan adab penuntut ilmu hadis ini? Yang dimaksudkan adab penuntut ilmu hadis ini adalah di mana seseorang itu perlunya ada sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Antaranya adalah seperti adab yang tinggi, akhlak yang mulia, sesuai dengan mulianya ilmu yang sedang dipelajarinya, iaitu ilmu hadis Rasulullah SAW. Antara adab yang akan saya bentangkan pada hari ini, semuanya saya kutip daripada kitab Tafsir Mustalah Hadis pendapat daripada Dr. Mahmud Tohan. Baiklah, untuk adab yang pertama sebagai seorang penuntut ilmu hadis atau talibul hadis adalah pertama-tama sekali adalah haruslah mengikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Niat dalam menuntut ilmu hadis ni adalah untuk mendapatkan mardatillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ilmu yang sampai kepada penuntut itu dapat kekal di dalam kepalanya sehinggalah ke akhir hayatnya. Kemudian yang kedua adalah seorang penuntut ilmu haruslah menanamkan sifat berhati-hati terhadap tujuannya dalam menuntut ilmu hadis, kerana perkara tersebut boleh membawanya atau menghantar jiwanya kepada motif-motif keduniaan, iaitu seperti riak, sombong, takabur. Mana disebutkan daripada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu yang dianjurkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia tidak mempelajarinya melainkan untuk meraih keduniaan, maka pada hari kiamat kelak ia tidak akan memperoleh harumnya wangi syurga. Seterusnya, sebagai penuntut ilmu hadis adalah yang paling utama mengamalkan hadis-hadis yang didengarinya, yang dipelajarinya, supaya hadis itu tidak lari ataupun tidak hilang daripada ingatannya. Seterusnya, antara yang penting sebagai seorang penuntut ilmu hadis ini, sentiasalah meminta taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ilmu hadis yang dipelajari, yang dihafalnya itu dapat difahami satu persatu baik hadisnya. Selain itu juga memulai mendengar hadis itu daripada guru yang paling utama di negeri tempat penuntut ilmu hadis itu, baik dalam segi sanad, ilmu maupun agama. Seterusnya adalah memuliakan
guru-guru penuntut ilmu hadis itu. Kerana tingginya ilmu itu adalah sebab diraihnya manfaat, supaya kita dapat memperoleh keredaan serta bersabar atas kekurangan yang ada. Seterusnya adalah menyebarluaskan hadis itu kepada rakan-rakan, kepada orang yang terdekat dalam rangka memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Tidak menyembunyikan hadis tersebut daripada mereka. Kerana menutupi manfaat ilmu itu merupakan cacat yang boleh menutupi kebodohan. Apalagi tujuan menuntut ilmu ini adalah untuk menyebarluaskan hadis tersebut. Seterusnya adalah tidak berpuas hati. Sifat tidak berpuas hati terhadap ilmu yang didengari. Selain mencatat, mendengar serta memahami, ia haruslah rela melelahkan dirinya tanpa mengenal waktu untuk mempelajari ilmu hadis tersebut. Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahawa seorang penuntut ilmu hadis itu haruslah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dalam menuntut ilmu hadis. Kerana ilmu hadis ini adalah ilmu yang mulia, yang mana ilmu hadis ini tidak akan masuk di dalam hati-hati mereka yang kotor. Kerana ilmu hadis ini adalah ilmu yang bersih, yang dengannya kita dapat memperoleh syafaat, keredaan dan lagi cinta terhadap Rasulullah SAW. Sekian itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.